Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan kongsikan soalan fokus karangan bagi semester 1 di mana tema yang pertama ialah takbir urus. Terlebih dahulu saya akan kongsikan analisis soalan karangan bagi semester yang pertama di mana kita ada beberapa tema. Untuk tema bagi tahun 2023 kita akan targetkan takbir urus, integrasi perpaduan, ekonomi dan juga masalah remaja. Jadi pelajar boleh fokus lebih untuk baca bahagian-bahagian yang telah pun dihijaukan. Tetapi bahagian lain mungkin kalau ada masa pelajar boleh buat revision juga. Video kali ini saya akan fokuskan kepada tema yang pertama iaitu takbir urus. Soalan yang pertama berkaitan dengan penggunaan ICT dalam takbir urus baik. Jadi di sini fokus isunya ialah pemangkin kepada takbir urus baik. Fokus isu ini boleh juga menjadi manfaat penggunaan ICT, kepentingan ICT atau kelebihan menggunakan ICT dalam takbir urus negara. Sekiranya ada fokus isu yang dinyatakan ini, lebih kurang sama dengan pemangkin kepada takbir urus baik. Jadi, idea bagi soalan-soalan ini akan menjadi lebih kurang sama. Pemangkin kepada takbir urus baik negara di mana yang pertama sekali menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, meningkatkan imej takbir urus perkhidmatan awam. So, ini antara jawapan bagi pemangkin kepada takbir urus baik negara. Jawapan yang ketiga, meningkatkan kemahiran sumber manusia serta mengurangkan karena biokrasi. Di sini saya hanya meletakkan 4 idea sahaja kerana mengikut pengalaman bagi pelajar saya hanya menekankan beberapa idea supaya pelajar boleh ingat daripada dia tak ingat langsung. Jadi, saya klaim awal-awal dalam video ini hanya ada 4 idea sahaja. So, ini contoh-contoh jawapan bagi kelebihan takbir urus baik atau kebaikan takbir urus baik. Soalan yang kedua, pelbagai masalah untuk memantapkan sistem takbir urus sektor awam telah dikenal pasti. So, fokus isunya ialah untuk memantapkan sistem takbir urus sektor awam. Ayat yang kedua, kita terus lihat kerajaan telah menjalankan usaha-usaha. Usaha-usaha merupakan fokus isu untuk memantapkan sistem takbir urus sektor awam. Soalan ini boleh menjadi, kita lihat kepada fokus isu yang pertama dahulu iaitu masalah untuk memantapkan sistem takbir urus sektor awam. Dia boleh jadi cabaran dalam takbir urus negara, boleh jadi halangan dalam takbir urus negara. Jadi idea bagi masalah, cabaran dan halangan akan menjadi sama atau lebih kurang sama. Fokus isu yang kedua ialah usaha-usaha. Nama lain bagi usaha ialah langkah memantapkan sistem takbir urus negara atau kaedah untuk memastikan takbir urus baik. So, ada olahan sedikit ayat ini, ada perbezaan sedikit ayat lah tetapi menggunakan maksud yang sama. Nama lain bagi usaha ialah cara mengekalkan takbir urus baik. Contoh jawapan bagi masalah untuk memantapkan sistem takbir urus sektor awam yang pertama, kerana biokrasi. Yang kedua, kurangnya integriti. Ini bagi fokus isu 1. Fokus isu yang kedua iaitu usaha. Usaha yang pertama, kita perlu mengurangkan kerana biokrasi. Dan usaha yang kedua ialah memantapkan nilai dan etika penjawat awam. Soalan yang ketiga, sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan telah menyediakan laman web kepada orang ramai. Dia punya isunya ialah laman web sebenarnya. Perkhidmatan ini mempunyai kebaikan dan kelemahan tertentu. Jadi, kebaikan dan kelemahan merupakan fokus isu. Soalan ini boleh menjadi, yang pertama, kebaikan laman web kepada orang ramai. Dia boleh jadi kepentingan laman web, kesan baik laman web atau impak positif penggunaan laman web dalam sistem penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Fokus isu yang kedua iaitu kelemahan. Nama lain bagi kelemahan ialah kesan buruk laman web, keburukan laman web, impak negatif penggunaan laman web atau masalah semasa menggunakan laman web serta kekangan menggunakan laman web. Jadi, penggunaan fokus isu atau perkataan-perkataan ini akan membawa kepada satu idea yang sama.
Kebaikan laman web antaranya ialah memudahkan urusan, mengurangkan karenah birokrasi, manakala keburukan laman web pula gangguan perkhidmatan internet serta kurang kemahiran ICT. Soalan yang keempat berkaitan dengan perlembagaan persekutuan di mana apakah kepentingan perlembagaan persekutuan ini? Istilah kepentingan boleh menjadi fungsi perlembagaan persekutuan, peranan perlembagaan persekutuan, impak positif perlembagaan persekutuan. Sebab perlembagaan persekutuan diperkenalkan serta tujuan perlembagaan persekutuan diwartakan. Jadi inilah perkataan-perkataan yang hampir sama dengan kepentingan. Contoh idea bagi kepentingan perlembagaan persekutuan yang pertama memastikan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan, mengukuhkan perpaduan nasional. Yang ketiga, menjamin pertumbuhan ekonomi negara serta mengekalkan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Untuk soalan 5, satu-satunya soalan yang tiada kata lain untuk diubah kerana dalam tadbir urus baik kita menggunakan istilah prinsip. Kalau awak buka buku kenegaraan dalam tajuk tadbir urus baik, kita mesti atau memang term yang digunakan hanya ialah prinsip tadbir urus baik sahaja. Dalam tadbir urus baik atau prinsip tadbir urus baik ada 8 prinsip. Antaranya ialah fokus kepada pelanggan, beretika, efektif dan efisien serta integriti. Antara lainnya ialah accountability. Yang lain saya tak ingat, nanti awak boleh buka buku kenegaraan tajuk tadbir urus baik. Soalan yang keenam ini hampir sama dengan soalan-soalan sebelum ini di mana impak positif tadbir urus baik kepada sektor awam negara. Impak positif seperti biasa nama lain dia, kepentingan, kesan baik dan juga kelebihan. Okey, kepada sektor awam negara boleh menjadi sistem penyampaian sektor awam merupakan perkara yang sama, sistem penyampaian kerajaan juga merupakan benda yang sama dengan sektor awam negara. Jadi ada beberapa term di dalam kenegaraan yang nama dia ada beberapa nama. Jadi pelajar kena tahu nama lain bagi yang ini apa, nama lain bagi ini apa. Jadi itulah cara untuk buat karangan ini. Impak positif tadbir urus baik kepada sektor awam negara yang ini ada beberapa idea yang tidak sama seperti yang di atas. Sebagai contoh yang ini meningkatkan imej sektor awam negara, menambah baik prestasi penyampaian perkhidmatan awam, meningkatkan daya saing negara serta memenuhi jangkaan pihak berkepentingan. Soalan yang ketujuh berkaitan dengan kualiti yang perlu ada pada pemimpin dan juga pelaksana dasar bagi meningkatkan kecemerlangan tadbir urus sektor ini. Nama lain bagi kualiti ialah nilai yang perlu ada pada pemimpin atau sifat etika kerja yang perlu ada pada pemimpin atau pelaksana dasar. Soalan ini sebenarnya 5+0 iaitu kualiti tetapi dipecahkan kepada dua orang iaitu pemimpin dan pelaksana dasar. Kombinasi soalan ini akan menjadi 3+2 atau 2+3. Kualiti pada pemimpin bersifat telus, memiliki pemikiran yang kreatif dan kritis. Manakala kualiti pada pelaksana dasar mestilah berintegriti serta berpengetahuan. Soalan yang terakhir ialah kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam bagi memastikan tadbir urus baik. So, soalan ini lebih kurang sama dengan soalan sebelum ini. Tetapi, pada masa yang sama kerajaan berhadapan dengan cabaran. Okay? Fokus isu yang kedua ialah cabaran untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Fokus isu yang pertama iaitu usaha menggunakan ICT dalam perkhidmatan awam. Jawapan ini jawapan yang paling famous untuk menjawab usaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam. Kita menggunakan ICT atau teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemahiran dan pengetahuan sumber manusia. Fokus isu yang kedua iaitu cabaran. Nama lain dia ialah masalah atau halangan. Atau kekangan untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Yang pertama, berhadapan dengan karenah birokrasi, isu integriti dalam kalangan penjawat awam. Secara ringkas, video kali ini saya hanya berkongsi sedikit
soalan-soalan ataupun pandangan berkaitan dengan tema takbir urus. Di mana takbir urus adalah antara tema yang kerap keluar dalam STPM semester yang pertama. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk tema yang kedua. Terima kasih.